Terus kan ada yang bilang juga, katanya orang Melayu dulu beragama Hindu dan Buddha. Tapi kenapa candinya itu kayak kurang? Makan nggak ada, adanya tadi cuma di Kedah katanya. Nah ini ada satu video yang mungkin bisa menjawab guys, kita lihat. Kenapakah tiada candi ataupun berhala-berhala seperti di Sumatera, di Jawa, di Semenanjung Tanah Melayu ini? Saya berpandangan ini adalah kawasan agama Hanif. Guys, kita udah tahu bersama kan bahwa agama Islam itu adalah agama resmi di Malaysia. Sebanyak kurang lebih 63% masyarakat Malaysia itu menganut agama Islam. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya atau terpikir kira-kira agama apa ya yang mereka anut sebelum Islam ini masuk nih ke Malaysia gitu? Gue penasaran banget. So, di video kali ini guys, kita sama-sama bakal reaction tentang agama apa yang masyarakat Melayu anut sebelum Islam masuk ke Malaysia. Tanpa berlama-lama langsung kita lihat video sekarang. Tapi mesur buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, subscribe dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali gua upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat videonya. Kalau 400 tahun baru kita dapat Islam, sebelum ni kita agama apa? Dia kata orang Melayu agama Hindu Buddha. Tuan-tuan cari satu candi menggambarkan kawasan sini beragama masyarakat Hindu dan Buddha. Iya. Adalah dekat dekat Kedah, dekat Lembah Bujang. Tidak melambangkan satu negara punya maksudnya punya rumah ibadah. Itu orang berdagang kan, Kedah lu kan kawasan orang berdagang kan. Pedagang-pedagang dibenarkanlah untuk buat rumah ibadah dia. Iya, faham. Tapi tidak menggambarkan satu untuk di tanah Melayu. Kita gitu. di tanah Melayu bukan tanah Jawa tau. Tanah Jawa dia ada. Yeah. Tanah Jawa dia ada Candi Prambanan dan ada Candi Probodor. Belah kita tak ada tuan-tuan sini. Habis tu orang Melayu kita ni agama apa? Sebab itu ada yang berpendapat orang Melayu kita ni antara agama yang dipegang adalah agama Hanif. Agama Hanif. Agama Apa Hanif. makna agama Hanif? Nanti tuan-tuan search untuk tambahkan pengetahuan. Kayak nama orang guys, Hanif. Agama Hanif merujuk kepada agama Tauhid sebelum Islam, yang bukan Yahudi ataupun Nasrani. Itu agama Hanif. Kalau kita lihat, saya bagi surah dengan Al-Quran, tuan-tuan salin, nanti tuan-tuan boleh rujuk apa kata Al-Quran mengenai Hanif tu. Jadi agama Hanif ni agama Tauhid yang dia sebelum Islam, sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, tapi dia bukan orang Nasrani dan juga bukan orang Yahudi. Itu agama Hanif. Terus kan ada yang bilang juga, katanya orang Melayu dulu beragama Hindu dan Buddha. Tapi kenapa candinya itu kayak kurang? Makan nggak ada, adanya tadi cuma di Kedah katanya. Nah ini ada satu video yang mungkin bisa menjawab guys, kita lihat. Kenapakah tiada candi ataupun berhala-berhala seperti di Sumatera, di Jawa, di Semenanjung Tanah Melayu ini? Saya berpandangan ini adalah kawasan agama Hanif. Kenapa ia kawasan agama Hanif? Kerana kawasan ini dipertahankan oleh penduduk kawasan ini dan juga kita ada raja. Jadi pihak yang untuk masuk membina candi ataupun berhala pada ketika itu tidak mampu nak bina. Dan benda ini kita mesti maklum bahawa kerajaan Pasai adalah kerajaan Islam dan kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam. Maksudnya utara Sumatera adalah agama Hanif, tetapi tengah dan selatan Sumatera adalah agama Hindu atau Buddha. Ini disebabkan pengaruh bisku-bisku Buddha ataupun Hindu yang meletakkan benda itu sebagai tempat persinggahan mereka untuk mereka pergi ke India untuk belajar agama Buddha itu. Jujur aku baru denger banget guys agama Hanif. Tapi ada juga yang bilang nih guys, katanya masyarakat Melayu Malaysia pada zaman dulu tuh menganut agama dinamisme dan animisme atau kepercayaan kepada kayak roh-roh gitu. Ramai tak tahu, para miswara
berlandaskan Islam telah menarik minat masyarakat Melayu untuk mengenali agama ini lebih dekat. Okay. Sambutan baik pemerintah telah membuka ruang penyebaran Islam dengan lebih meluas di tanah Melayu. I see. Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera merupakan antara kerajaan Melayu terawal di Nusantara yang memeluk Islam pada abad ke-13. Langkah ini diikuti Kesultanan Melaka pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Parameswara yang berkahwin dengan Puteri Pasai dan memeluk Islam dengan gelaran Sultan Iskandar Shah. Okay. Kesultanan Melaka semakin berkembang pesat sebagai pusat ilmuan dan dakwah. Lebih ramai ulama dari Arab, India dan China mula datang ke Melaka, menyebar turut berkembang di tanah Melayu, khususnya dalam pembinaan masjid-masjid yang menjadi pusat ibadah dan keilmuan. Hari ini Islam terus menjadi tunjang dalam kehidupan masyarakat Melayu dan Malaysia secara keseluruhannya. Dari kedatangan awalnya melalui pedagang dan ulama hingga diiktiraf sebagai agama rasmi, negara Islam telah menjadi sebahagian daripada identiti bangsa. Sejarah kedatangan Islam ke tanah Melayu bukan sekadar kisah lampau, tetapi satu warisan yang membentuk jati diri kita hingga ke hari ini. Ada satu klaim daripada beberapa pihak yang mengatakan, saya rasa benda ni pun saya lupa dekat social media, yang mengatakan agama asal orang Melayu adalah agama Islam. Dia bukan agama Islam tu, dia kata agama Hanif. Agama Hanif, maksudnya agama Nabi Ibrahim. Yes. Profesor Madya Dr. Jul Iskandar Ramli, pakar arkeologi sejarah. Islam juga lah kan. Sejauh mana kebenaran klaim ni? Dengan penemuan yang doktor jumpa di Lembah Bujang, apa pandangan doktor tentang klaim ni? Dengan menggunakan kaedah ataupun pendekatan ahli sejarah dan ahli arkeologi, yang mana setiap kenyataan yang kita keluarkan tu perlukan bukti kan, sama ada bukti bertulis ataupun bukti secara arkeologi lah. Cuma masalah klaim daripada pihak-pihak tertentu ni yang klaim bahawa orang Melayu dulu beragama Hanif ni tidak dapat dibuktikan secara bertulis ataupun mungkin secara arkeologi jugalah. Kita nak kata tidak orang Melayu dulu tu, nak kata tidak pun tak boleh sebab tak ada bukti lagi. Nak kata ya pun tak boleh. Tak boleh sebab dalam hikayat Tarikh Al-Patani ada komunikasi antara Raja Patani dengan pedagang. Bukan Raja Patani lah, Raja yang Raja Langkasuka dan juga pedagang lah sini kalau tak siap hal lah. Yang mana pedagang tu dia mengaku dan dia tu beragama Hanif. Itu je satu sumber yang kita boleh jadi gunakan bukti dekat Tarikh Patani tu. So itulah salah satu sumber yang mengatakan tapi pedagang klaim. Bukan. Boleh jadi pedagang tu bukan daripada pedagang tu daripada Timur Tengah lah. Daripada tanah Arab sana tu lah, yang berdagang di kawasan sini tu, yang dia bagi tahu yang dia tu penganut agama Hanif. Dia pedagang, tapi yang klaimnya adalah masyarakat apa tu, orang Melayu kita. Cumanya berdasarkan kepada rekod-rekod daripada China dan juga jumpaan artifak arkeologi di Lembah Bujang lah kebanyakannya menunjukkan bahawa ni golongan
golongan bangsawan lah, golongan atasan yang menjadi raja ataupun pemerintah di beberapa kawasan di semenanjung tanah Melayu tu. Mereka ni kebanyakannya beragama Hindu, mengamalkan agama ajaran Buddha. Dia orang Buddha. Kalau Melayu dia bukannya Hindu sangat. Kalau kita tengok dalam konteks kerajaan Sriwijaya kan, Sriwijaya ni amat dekat dengan kerajaan-kerajaan yang ada di semenanjung tanah Melayu ni, dan Kedah tu pun adalah sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya juga. Pada pandangan saya, kebanyakannya raja-raja Sriwijaya tu dia menganut agama Buddha sebelum mereka menerima ajaran Islam. I see. Macam mana Islam boleh sampai sini padahal tanah Arab tu cukup punya jauh? Persoalan ni dijawab panjang oleh Hamka dalam buku beliau iaitu Sejarah Umat Islam. Nak faham senang je, kita tengok tanah Arab tu dekat mana. Dah tengok tu kita tengok pula China terletak kat mana. Pada zaman awal Islam, range dalam 100 tahun selepas zaman Nabi gitu, Arab ni dah power. Kalangan mereka daripada Hadramaut, Bahrain dan juga Oman memang gigih berlayar. Kat belah Guangzhou, mereka ada pusat perniagaan yang sangat pesat. Tapi mereka rugilah kalau mereka angkut barang daripada Arab pergi direct ke China. Maka mereka bina hub-hub perniagaan kat India dan negeri-negeri Melayu. Tempat-tempat ni bak kata Hamka adalah sendi-sendi perniagaan. Secara langsung semua dalam laluan ni masuk kat dalam rangkaian perniagaan Arab. Jalur kalau ikut perdagangan catatan China, orang-orang Arab turun kat negeri Melayu seawal abad ke-7 gitu. Sir Thomas Arnold pula luaskan yang datangnya mereka adalah untuk berniaga, tapi sambil berniaga mereka menyampaikan berdakwah berita juga. baik. Berdakwah lah mudah kata. Tapi nak singkap dari sini yang susah sikit. Saya nak korang faham 4 perkara. Yang pertama kita dah bincang kedatangan pedagang. Kedua pula kedatangan pendakwah tulen, macam kalangan pendakwah yang tidak berdagang. Mereka datang untuk berdakwah saja. Dan ketiga, hubungan orang Melayu dengan tanah Arab, kira the other way pula. Hamka tekankan macam mana guru sufi yang bernama Sheikh Abdul Mas'ud Abdullah, beliau pergi ke tanah Arab dan jadi guru hebat kat sana. Salah seorang anak murid beliau menjadi guru tasawuf yang terkemuka. Hamka juga bagi tahu macam mana Syarif Mekah perintah Sheikh Ismail disuruhnya pergi ke Samudra Pasai. Kemudian ada juga pergerakan daripada Jeddah ke sini. Tak boleh lupa kedatangan Sheikh Syamsuddin yang turun dekat Kalimantan membawa kitab Al-Quran dan bentuk cincin. Never endingly network ni berterusan, dan sini bolehlah kita masuk ke perkara keempat yang belum saya cerita. Hubungan orang Melayu sesama orang Melayu di negeri lain. Hamka tegaskan macam mana bangsawan-bangsawan Melayu berkahwin dengan kalangan Arab. Sultan Siak sebagai contohnya adalah keturunan Bang Alawi bin Syahab. Maka secara langsung Islam jadi subur kat sini dan beransur-ansur berkembang guna jalan damai. Apabila akar dah kuat, dapatlah kita tengok pokoknya sekarang. Sejarahnya jujur jauh lagi menarik, jauh lagi panjang. So guys, aku coba simpulkan ya bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Melayu pada saat itu sebelum Islam masuk, itu ada beberapa versi ya. Ada beberapa yang menyebutkan beragama Hanif, ada juga yang menyebutkan animisme dan dinamisme juga, ada juga yang menyebutkan Hindu dan Buddha gitu. So mungkin sampai saat ini masih menjadi perbincangan ya tentang agama Islam, tentang agama apa yang benar-benar dianut oleh masyarakat Malaysia khususnya Melayu pada saat itu. Atau mungkin juga bisa beragam juga, ada yang animisme, dinamisme, ada yang Hindu Buddha, ada yang Hanif gitu-gitu mungkin ya. So di sini aku butuh banget komentar dari kalian guys. Aku pengen tahu jika kalian di sini mungkin ada yang lebih mengetahui tentang sejarah Islam di Malaysia, khususnya di kaum Melayu atau di tanah Melayu. Kalian bisa komen di bawah, nanti aku baca karena aku suka banget sejarah guys. Dan tadi juga kita bisa simak bahwa Islam masuk ke Malaysia itu melalui jalur perdagangan di Kedah dan di Melaka gitu. Banyak orang Islam yang datang dari Arab pada saat itu untuk berdagang ke Malaysia, tapi di samping itu mereka juga berdakwah untuk menyiarkan agama Islam hingga pada akhirnya agama Islam itu tersebar di Malaysia dan menjadi agama resmi sampai saat ini. So apapun itu, gue berharap semoga agama Islam ataupun agama-agama lain di Malaysia bisa saling menjaga toleransi dan menjaga hubungan baik antar sesama guys. Kita hidup berdampingan dengan agama-agama lain, so kita harus tetap hormat juga pada mereka. Itu video kali ini. Thank you so much for watching. Semoga videonya menjadi pelajaran buat kita semua guys. Saya Dampiar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.